Avengers! Assemble. Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Sema Marvel. Hello. Semua puasa. Hello. Belum puasa. Belum puasa. Selamat berpuasa ganti. Untuk menghabiskan beberapa hari lagi sebelum kita menjelang Ramadan. Ramadan. So, hari ini kita nak membincangkan tentang Banyak ada gila background update Banyak terkini gila. Apa tu? tentang Marvel. Banyak tu Banyak apa? Tak ada apa. Banyak update lah tentang Cantik Marvel. Iron Man tu kepala By the dia. way kita nak shout out sikit Oh, lah. ya, Kita betul. dapat satu gift daripada Castify Malaysia. Bukan satu Sikit. gift tau, satu kotak gift. Satu kotak. Dalam tu ada 3 item. So yang kita orang dah pakai lah. Kita dah pakai dah. So dia bagi satu kotak Iron Man. Cantik gila Iron Man punya kotak ni. Merah membara. And memang dia punya tema dia Iron Man lah. macam ada Chinese New Year sikit lah. Yes. Betul. stars, Ada yo. kotak macam ni. Macam ni. Lepas tu dalam tu ada AirPod Pro punya ni lah. Yang depan ni AirPod Pro punya Tekan sikit casing. lampu dia ni. Mana? Kat belakang. Belakang. Oh, Allah. Habis Haji. Bukan. Dan Mana aku tekan lah. Sudah. Ni depan, depan. Mantap. Okay, ke depan. Tu Transformers. So ini casing, ini kotaknya. Dan ini Iron Man nya. Dari casing yang kami dapat, dia bagi Alamak, ada kat Castify dalam- Malaysia. Oh, ke tak kau ah? Ada kat dalam. Kat Tak apa, dalam tak apa. ni. Tak apa. Castify Okay. Malaysia juga bagi casing, 2 casing. Yes. Yang saya pakai satu dekat Satu dan lagi satu lagi telefon Anik aku. pakai. Terima kasih Castify Malaysia. Thank you so much. Sebab- Korang boleh dapatkan juga di website dorang. Kalau Ya, korang betul. ingin. Memang dia Cantik cantik. Sedap pegang lah. Bro Amin kalau nak collection ni boleh beli. Aku rasa dia dah ada dah. Dia mesti dah ada Dia dah. lagi laju. Dia lagi laju Member daripada tu kita. mesti lagi laju. Alah. Mesti dah ada dah aku Tak apa, rasa. nanti kita tengok dekat apa tempat dia ke tak. Sebab tengok dia ada helmet baru tu. Oh. Ada suit baru. Tak pakai lah. Kita pun tak plan lagi bila nak jumpa nak dekat puasa dah ni. Tak tahulah bila. Kita berbuka puasa. Buka puasa. Okey juga kan. Podcast sambil berbuka puasa. Menarik. Yang menarik idea tu. Menarik. Kita solat tarawih sama-sama. Pasal dia ada usrah dulu. Yes. Okey, kita langsung ke topik kita yang kita nak bincangkan hari ini. Okay. Tentang update terkini MCU. Oh, dengar cerita. Kita nak mulakan dengan pergaduhan dulu ke? Kita mulakan dengan pergaduhan. Pergaduhan yang hangat. Gaduh. Okay. Beberapa hari ni kita nampak macam heboh sikit pergaduhan di antara Disney ataupun Marvel Cinematic Universe MCU dengan Sony. So dikatakan apa isu? Kau tahu ni isu dia? Isu dia yang telah diperkata dan dibaca, Sony nak Spider-Man 4 dilanjutkan pada 2025. Which is Dipercepatkan lah. Dipercepatkan. Which is benda tu sangat-sangat bertentangan sebab tahun depan kita Dah ada banyak planning banyak gila, lah. terutamanya Blade dengan Fantastic Four. Itu yang pertama. Okay, dah gaduh. Lepas tu dia kata dia nak buat another Spider-Man 4 tapi dia nak buat style No Way Home. Which is multiverse sekali lagi. Sebab dia tengok macam benda tu boleh buat duit, dia buat lagi, dia buat macam tu. So argument ataupun tindak balas daripada MCU kata tak boleh sebab kita Kevin dah ada, Feige kata tak nak. Kevin Tak boleh Feige lah, tak boleh. sebab MCU dah tetapkan street punya level. Betul. Kita semua dah ada, betul. kita tak boleh. Kalau nak buat benda tu kena tally dengan Secret War punya timeline Betul, lah. betul, Sebab betul. Dia nak fokuskan pada tu and then terbengkalai macam tu saja. Sony pun tak boleh buat apa. Jadi itulah Sony pun, kalau Sony kau fokus Craven the Hunter, Sony oversee lah fokus lah. Takut. Takut Sony kena ban. korang fokus lah pada Craven the Hunter dulu. Tengok katanya Betul. ada edit macam-macam. Okey, tengok kalau sama juga Dia satu lagi, kalau dia nak buat, dia kena ikut timeline. Itu first. Okay. Dan second, rumours is kita dengar juga Disney nak beli Sony punya. Dan dia dengar Rights tu. tapi dia berkait juga tak silap aku dengan isu ni kan. Dia kata Sony okey untuk bagi jual kan, tapi dengan syarat dia nak ada filem Spider-Man next year. Aku dengar macam tu lah. Tak tahu, mungkin aku salah, tapi aku dengar macam tu lah. Sebab dia nak buat yang Spider-Verse across tu untuk yang final one. Tapi kan kita tahu kan diorang ada beratus-ratus, berpuluh-puluh artis yang dah fatigue, betul. dah penat. Jadi memang dia ambil masa dalam setahun dua untuk nak dapatkan idea yang semua.
for the time being untuk full ataupun fill the gap tu, dia nak percepatkan Spider-Man 4 sebab dia rasa macam biasa, dia rasa macam Tom Holland boleh buat duit banyak, tapi Betul. Kevin Feige dah bagi tahu kat Tom Holland, kau kena rehat dulu, tak apa. Ini sekarang ni bukan masa kau lagi, kau nanti kau Betul. datang balik lagi 2 tahun. Tapi Sony keep pushing. Kalau aku jadi Sony, aku malu doh dengan kualiti apa yang aku produce. Aku nak demand macam tu dekat aku tahu dia pun owns the rights, the license Sony apa semua, tapi malu lah. I mean, kau tak dapat prove something, tapi kau nak juga push orang untuk ikut kau punya ikut tertunjuk kan. Sebenarnya Doesn't make sense. sebenarnya apa Disney dah beli terus ke ataupun Aku belum belum tak ada beli, apa-apa, belum tak ada beli. apa-apa. Sekarang ni memang dua collab separate sahaja. entities. Separate entity, dan dorang baru dalam perbincangan untuk nak serahkan. Dengar cerita lah, Sony dah okey untuk mengembalikan right Spider-Man ke Tapi right Spider-Man tu hanya kepada physical kan? Filem filem sahaja. Oh. Masuk dia gaming apa semua Sony still nak. Betul lah, dia pulun. Okay. Tapi tak kisahlah game tu sebab Kita tahu game tu memang ada peminat dia. game quality lah pada aku. Game Sony okey lah, boleh lah. Tapi macam mana tu? Sebab yelah, kita tahu Sony ni dah banyak gagal lah dalam filem Spider-Man. Aku tak tahu kenapa dia memang nak fokus buat filem Spider-Man je. Sebab Dia nak pulun gila babi tu. dia tengok daripada No Way Home tu, dia rasa macam kita buat another way. And kita pun tahu MCU pun bukanlah power sangat pun, tapi dia dah ada orang Planning dia. Betul. So kalau campur dengan Sony lagi, Sony kita tahulah dengan dia punya successfulnya Madam Web tersebut, apatah lagi. So kita korang fokus lah untuk Kraven the Hunter. Kalau itu mungkin tiba-tiba MCU rasa macam lah, mungkin Sony dah dah improve, kita boleh lah at least. Tapi aku rasa tak, kalau dia comfort ke rushing, storyline akan barai, betul. pelakon tiba-tiba yang sepatutnya datang bukan timing yang sepatutnya kena datang balik shooting, memang akan completely. Yelah, bukannya dia saja, kru lagi, script writer lagi, Betul, aku setuju. Banyak pihak akan terkesan lah. Jadi dan sekarang ni pun kita tahu, bukannya Sony memang dah hauk dah. Dan Sony sendiri yang macam aku memang nak hauk, aku hauk lah alang kan. Tapi masalahnya MCU pun tengah struggle juga sebenarnya. Betul. Dan dia tengah cuba untuk cope dengan situation dia dengan Deadpool sekarang ni kan, akan datang. Dan apa yang dia nak buat adalah dengan, kan Kevin Feige cakap this is the new MCU kan. Dia nak bawa satu perubahan dengan Deadpool, kemudian yang akan diperkenalkan Fantastic Four dengan vibe dia yang sangat berbeza. Betul. So bayangkan kalau tiba-tiba Spider-Man nak keluar minggu tahun depan, mana boleh. Pada aku dia tak fair lah kepada Disney. Dan dengan cerita Kevin Feige pun, dia dilema lah, dia ditolak di apa ni, dilawan balik tak tahu lah, dia memang tak setuju lah dengan Sony. Dalam masa yang sama, Disney pun ialah dengan dia orang punya prinsip dan dia push Kevin Feige. Sony pun push Kevin Feige. So dia tersekat lah aku rasa. Tapi pada aku memang kena follow Disney lah, follow MCU punya timeline lah, supaya dia tak kacau. Tapi kan kalau kita tengok, aku cuba nak fahamkan situasi Sony. Dia tak ada Spider-Man. Dia cuma ada in terms of macam dia cakap filem kan, dia hanya copyright untuk watak-watak jahat sahaja, Spider-Man kan? lah. Spider-Man sahaja kan. Kenapa korang boleh refer komik balik kot? Aku rasa banyak series komik yang macam contohnya macam dekat DC Suicide Squad collection villain-villain. Mungkin ada sebenarnya dalam komiks yang macam dia kumpulkan villain-villain tu satu team, dia buat another mission. Aku rasa mesti ada. Walaupun bukan main issue, tapi mungkin dia ada additional issue yang kita tahu beratus-ratus episod dekat dalam komiks. Kalau korang refer tu, aku rasa inilah mungkin kelemahan Sony overseas, di mana diorang tak boleh nak naikkan villain-villain Spider-Man. Sebab satu lagi reason, semua villain memang berkait rapat dengan Spider-Man. Betul. Tak nak memang. Lagi-lagi cerita Venom, Venom 1 better. Tapi start Venom 2 yang sepatutnya Venom 2 tu kan dilawan dengan Carnage tu sebenarnya kalau ikut komik, dia ada bantuan sekali dengan Spider-Man. Kenapa? At least kalau kau cameo kan sikit Spider-Man dengan bantuan Spider-Man, contohlah dia beritahu Spider-Man beritahu Carnage dekat bla bla, itu dah make sense dah. Sebab Carnage tu memang power liar gila. Betul, dan memang betul. Carnage memang dia kena ada dua entity, which is Spider-Man dan juga Venom. Bila kita tengok Spider-Man 2 tu macam alamak, macam habis macam tu. Dia macam one single shot film habis macam tu je. Tak ada continuity yang kita looking forward. Kita looking forward pun sebab dia glitch masuk No Way Home. Betul. Dia tak ada Sony punya version. Dia ada macam
kena menunggang juga MCU punya. Kevin Dan Feige kita ni. nak tahu dia ni Spider-Man mana tu je. Itu nak tahu macam tu je. So Sony come on. Aku tak tahulah apa yang jadi dengan Sony. Itulah Craven the Hunter lah. Tapi looking kita pun forward tak kisah pun macam okay, kalau best okay lah, bagus lah. Kalau tak best pun Dah ada lah. expect dah tak best kan. Dia macam tak biar je lah. Ada dengan tak ada macam tak ada function pun. Tak ada beza pun. Sony tak ada pedoman hidup lah. Macam tu Sony oversee. Sony Sony okay, tajuk Oversee. Sony tak ada pedoman hidup. Oversee. Sony oversee tak ada pedoman hidup. Dia macam kau hanya nak menunggang Marvel je. Kau hanya nak bila start je cerita kau in association with Marvel, tapi kau tak ada inisiatif. Kau tak ada inisiatif. Kau nak betul-betul memarvelkan kau punya filem. Kau tak ada KPI langsung ke Oi, marah. Adik marah. Bagi lagi. Kecewa. Apa medium web benda tu. Tak payah cakap medium web lah. Semua yang dia keluarkan, Mobiusnya, Venomnya. Lepas tu sekarang yalah medium web. Tak tahu Craven the Hunter macam mana. Siapa lagi villain yang nak bawa keluar? Betul. Doc Ock dah keluar. Yelah mana tahu ada lagi ke kan. Doc Ock. So macam useless lah. Kau dah buat satu filem yang orang tak nak tengok. Sayang lah. Kau bagi duit buat apa doh? Kau buat movie nak buat duit. Itu reason yang aku Kau tak buat faham. duit. Kau buat movie nak buat duit. Kau cuci duit ke lah Hanat? Aku tak faham lah. Aku tak faham tu kau Sony. Aduh. Apa yang kau nak sebenarnya? Kau nak perap kau punya company sampai Disney beli ke? Kan? Pelik juga kan. Kita tak tahu lah. Boleh jadi juga. Balik modal lah filem Medium Web, Mobius dengan Venom semua ni. Tak tahu. Tak boleh modal Tak tahulah. Duduk. Tak tahu sebab okay, kalau pasal game Sony Spider-Man memang best lah. Tapi aku tak tahu. Untuk filem Sony memang barai. Tapi sebelum ni tak adalah teruk sangat. Andrew Garfield dengan Tobey Maguire punya Spider-Man okay. Kenapa dia tiba-tiba sekarang ni dia jadi macam kau cakap balik start Venom tu dah jadi tak apa-apa dah. Dia start daripada bila MCU collaborate untuk dapatkan rights Spider-Man Tom Holland tu lah. Betul. Sebab kita kena tahu Spider-Man masih lagi Sony. Tom Holland ni MCU punya. Betul. Dia just guna rights untuk Sony. So start daripada tu macam itulah tak ada pedoman hidup. Apalah yang dia nak dalam hidup ni. Sebab tengok okay. Spider-Man Tobey Maguire, pengarah dia Sam Raimi, power kot. Betul. The Amazing Spider-Man, John Walters siapa nama lupa dia punya. Aku tak ingat. Aku tak ingat juga. Means writer yang acknowledge lah kan. Lepas tu bila dia buat villain kat dalam Spider-Man ni, writers dia dengan producer dia semua dah macam cloud. Betul. Aku setuju. Kita tak adalah, kita bukannya nak macam yang gempak-gempak pun. Kita just nak macam you make a good movie. Tak gempak pun tak apa. Kucing menyanyi ke? Bodohnya kucing. Marah Spider-Man kucing pun guna. Okey dah, malah nak marah-marah. Okey, itu antara isu yang kita tak puas hati lah dengan news yang baru ada beberapa hari ni. Tentang pergaduhan di antara Disney dengan Sony. Cuma kita harap yelah macam mana sekalipun Spider-Man adalah watak yang penting untuk Secret Wars. Sebab kita dengar rumours juga yang mana 3 orang akan memainkan peranan yang sangat penting untuk Secret Wars. Dia akan jadi tonggak utama. Antaranya adalah Spider-Man dan yang kedua adalah siapa ni? Wolverine. Bukan Wolverine. Doctor Strange. Oh, okay. Yang 3 siapa Ada 3 orang kan? Tak salah aku. Apa? Secret War? Secret Wars Fantastic yang kali. Fantastic Four, Mr. Fantastic. So 3 orang ni dikatakan akan lead untuk Secret Wars. So sesuai lah. Nice. Menarik lah. Bayangkan kalau dulu sebelum ni ada mungkin Tony Stark dengan Captain America. So this time ada 3 orang. Dah tutup lah. Daripada Street MCU kita ada Spider-Man. Magic kita ada Doctor Strange. Science kan kita ataupun kita boleh panggil Intergalactic. Intergalactic kan. Kita ada Fantastic Four, Mr. Fantastic. Power tu. Aku rasa memang A lah. Dalam waktu dulu Malaysia pun ada lagu juga, Fantastic Bombastic. Ni Mr. Fantastic. Mr. Fantastic ku. Sikit hari Lagu apa? tak ingat.
Oh. Aku ada Oh la yang tu kan. Tak apa, thanks Tak guys. ingat aku tak ingat. Thanks guys. Okay. Apa lagi update? Jap. By the way, kita dapat update juga yang dikatakan MCU dah menyusun beberapa filem untuk 2025 dan 2026 Betul. dan tahun-tahun seterusnya. Antara ini adalah filem Wonder Man yang dikatakan tengah buat penggambaran Shooting di LA. dan Daredevil hampir tamat penggambaran. Betul. Thunderbolt dikatakan early March in Atlanta. Ni mungkin tak tahu shoot lah kot. Mungkin Thunderbolt 2 tahun lagi 2026. Ini aku tak tahu ni 2025 ke 2026. Itulah Thunderbolt tahun depan. Tahun depan. Maksudnya aku rasa tahun depan tayangan lah kot. Tapi ni early March in Atlanta. Maksudnya early March in Atlanta ni ATL ni aku rasa ATL ni apa? Atlanta lah kan. So tahun ni lah dia nak shoot. So that maksudnya early March lah. Orang puasa ni nak shoot lah. Dia tak puasa tak apa. Cap 4 actually dia dah shooting, tapi sekarang ni dia rewrites lah. Means that dia nak selesaikan rewrites dia April in ATL Atlanta. ni memang aku rasa ATL ni stand for benda lain lah. Betul lah, sebab LA, Los Angeles, NYC, New York City, Oh ATL, Atlanta. betul. Fantastic Four this summer in the UK. Oh tapi kalau ikutkan ni, maksudnya Thunderbolts dengan Cap 4 ni dia punya latar tempat dia Lebih kurang. tempat sama. Atlanta. Yes. Okay. Fantastic Four this summer in the UK. Wah, shoot dekat UK. Tapi dia walaupun nama tempat dia ni shooting dekat mana, tapi mungkin dia di studio je. Mungkin. So itu tapi aku rasa ada peranan, ada isu, bukanlah ada isu, mungkin tempat tu pun main peranan juga kot. betul. Blade hujung 2024. tahun ni. Betul. Avengers The Kang Dynasty dikatakan hujung tahun ni juga akan shoot. Tetapi Kita Tetapi mendapat juga berita yang MCU dah tak pakai lagi Betul. title The Kang Dynasty. Yes. Betul. Kalau begitu maksudnya aku punya aku rasa Kang masih ada, cuma dia bukan main. Dia bukan Kang. Dia bukan Kang. Dia Kang Tapi dia bukan Kang. Kang. The variant Kang. Dia variant Kang, Variant tapi aku Kang. rasa dia bukan villain yang big lah. Ada lagi yang lagi besar dan lagi jahat. Cuma ada satu lagi rumours yang kita ternampak. Ada ni aku rasa mungkin ada, mungkin tak ada lah. Dia kata Kang variant Mr. Griffin is heavily rumored to appear in main villain in Marvel Studios. Sebab dia kira grounded punya level. Dia kalau ikut dalam storyline, dia adalah variant yang membeli Stark Tower. Betul. Avengers Tower. Avengers Tower. Kalau dalam ikut komik, dia time tu ni ikut komik dia ketika dia beli tu, time tu baru tentera apa yang Thanos datang. Chitauri tu datang time tu. Time tu baru Avengers gathering bla bla bla. Dia pun macam start. Dan tapi dikatakan dia punya staff lah yang mengambil barang-barang Chitauri ni. Dan kalau kita tengok semula kan, waktu Spider-Man Homecoming, kita nampak ada staff apa kita panggil yang Vulture. Bukan alamak apa ni yang tangkap Spider-Man tu. Apa kita panggil? Damage control. DC DOSC. Apa? Department of Damage Control yang DODC. ambil kan? Ambil benda tu. So mungkin juga dia ada berkaitan dengan yang apa Anip cakap ni sebenarnya. Sebab kita tak tahu siapa yang beli Avengers Tower. Sebab berdasarkan aku tak ingat dalam apa movie apa yang dia bagi tahu Avengers Tower dah jual loh. Homecoming sebab tu Homecoming ada lagi. Ada tapi dah dijual, sebab tu dia pindah ke Avengers. Avengers. Betul. So kita dah tahu Avengers punya yang asal tu, yang Tony Stark ni dah jual. So kita tak tahu siapa yang beli. Betul. So antara teorinya adalah tu lah variant Kang. Dan ini yang dikatakan akan dikaitkan dengan Spider-Man. Di mana salah satu villain mungkin dia akan jadi cameo ataupun apa sebagainya. Dia akan muncul dalam filem Spider-Man nanti. Dan itu yang menunjukkan mungkin peranan dia dalam filem Spider-Man. Saya ada teori. Dan nak dibawa ke Secret Wars. Saya ada teori. Yes. Bila kita cakap pasal Avengers Tower, kita cakap pasal Stark punya orang kata technologies.
Dan kita tahu yang Spider-Man pun akan handle dengan Kang punya variant ni. Okay. Mungkin teorinya adalah variant Kang yang ini akan munculkan diri sewaktu Armored Wars. Oh. Relatable dengan Justin Hammer pun mungkin akan terlibat. Sebab kita kena ingat dalam salah satu series Justin Hammer Amen. kita kena ingat dalam satu series ada part yang mungkin dalam No Way Home kot. Apa? Yang barang-barang Tony Stark yang happy ada apa semua kena rampas. No Way Home. No Way Home. Mungkin daripada situ kita akan dapat tahu ke mana siapa yang ambil sebenarnya yang mencetuskan Armored Wars ni. Sebab kita kena tahu yang Colonel Rhodes memang dah dikena tangkap oleh apa nama tu? Skrull. Gavik. Betul. So dia dah nampak sebenarnya dah jadi complicated dan kita tak sabar menunggu apa jalan cerita dia. Dan Marvel atau MCU kena provide solution kepada kita. Kena tunjukkan soalan dia macam mana. Betul. Dan kita tak tahu apa akan jadi hujungnya. Sebab mungkin ni pun rumors. Betul. So boleh jadi minggu depan berubah. Macam Yeah. kita bincang, Marvel ni Betul. dia tak istiqamah. Betul. But kata Najwa Latif banyak tanda tanya dan juga kata kerja. Banyak alasan dan juga jawapannya. Aku dah lupa. Cinta muka buku. Dah. Okay, selesai. Ada lagi apa-apa update tak? Ada. Okay, Thunderbolts dikatakan dia akan berlatarkan villains dan anti-hero, dan dikatakan akan ada beberapa watak yang akan mati, dan dikatakan berkemungkinan Bucky akan mati. Faham? Dikatakan lah, aku tak tahulah. Mungkin betul, mungkin tak. Dan Thunderbolts ni orang kata so ini Suicide Squad versi MCU Yes, betul. Cerita tadi aku nak sembang pasal ni. Apa Ada tu? satu meme tau. Meme yang punca-punca kegagalan antara filem-filem superhero ni. Dia kata Suicide Squad, kan ada satu Suicide Squad yang Harley Quinn dia bawa perempuan kan, perempuan dia punya team kan, gagal, flop. Lepas tu MCU perkenalkan superhero perempuan dalam The Marvels. Gagal. Dan yang terkini, Sony memperkenalkan superhero perempuan dalam Madam Web pun gagal. Tapi dia tak jadi Madam Web dah. Dia jadi Madam Web. Tapi bagi aku personally, Madam Web tidak layak dalam konsisten kegagalan tu. Dia gagal part lain. Sebab ada orang kata dia gagal sebab dia membawakan orang kata empowerment woman kononnya. Tapi bagi aku sebenarnya jalan cerita tu yang sampah sebenarnya. Betul. Dia tak ada The Marvels, jalan cerita dia okey. Tak meet lah, tak ada sangat. Tapi the Madam Web orang kena faham, kita orang benci tu bukan sebab agenda ke apa, tapi storyline tu sendiri yang sampah. Level Netflix series. Banyak betul. Netflix series lagi best. Netflix series lagi best. Betul. Tapi Avengers apa Avatar orang kata. Aku tak tengok lagi Avatar. Aku tak tengok juga. Tak apa. So, terselesai dekat situ. Kita beralih ke ada lagi. Aku dah tengok ada Taskmaster. Aku harap dia orang improve lah Taskmaster. Betul. Capability, sebab dia more than Taskmaster yang kita tengok dekat Black Widow. Betul. Dia memang fleksibel. Dia tak tahu stuck. macam mana nak buat lagi ni. Sebab Taskmaster kalau dalam komik lelaki, sekarang ni dia dah jadikan Taskmaster ni betul. Perempuan. Very limited lah. I'm not feminist. Aku harap origin dia mati, ganti dengan abang dia. Harap macam tu lah. Apa dia? Kau Kelantan orang faham. Seksis. Settle. Kau Kelantan orang faham. tak nak seksis. Tapi perempuan tak ada. Okay. Kita jumpa dalam sesi seterusnya. Sembang Wayang. Hai, kita dalam Sembang Wayang. Yes, segmen Sembang Wayang hari ini tak panjang, tak pendek, tetapi dia ada. Kami tak panjang, kami tak pendek, tapi kami ada. Macam okay, aku baru menghabiskan Jumaat lepas dah ditayangkan di Astro episod pertama series ID. Yes. Yang tak silap aku dia adalah yang series daripada Astro. Jap, aku nak kena double check Yang dilakonkan oleh Naim Daniel, Emilia Henderson. Betul. ID Ashraf, betul. Cuma apa? Silakan.
Storyline ni pasal Dia nak famous tu Jaya aku tengah confirmkan dia punya director. Confirm Kalau aku tengok dekat trailer dia macam dia ada data berjuta orang dan dia nak pakai. Betul. Dia diarahkan dia adalah terbitan Astro Shaw dengan kerjasama Alpha 47 dan diarahkan oleh Raza Isham Rashid. Aku baru jumpa director dia semalam kemarin dekat Pesta Buku, tapi segan nak tegur dia. Apa segan? Kau bagilah buku kau. Malu apa bosku? Raza Isham ni aku sangat suka dengan karya-karya dia. Sebab pertama, dia adalah director yang dia edit sendiri cerita dia, CEO antara filem dia. Lepas tu aku tak ingat ada series juga yang dia direct. Aku lupa series apa. One Sentif bukan dia? Aku tak pasti. Bukan 170 kot. Satu lagi ada cerita tu Aira Zafri berlakon. Aira Zafri tak salah aku berlakon ke siapa tak? Yang CEO tu Beto dengan Remy Shah. Beto dengan Remy Shah. Cerita tu best gila pada aku. Best. Budget untuk filem tu sangat tak, aku rasa tak tinggi, tapi cerita tu best. Berkualiti lah. Berkualiti, sangat berkualiti. So lah. kalau Raza Isham direct, memang aku sangat looking forward untuk filem dan siri-siri dia lah. Dan bila aku tengok episod pertama, wow, ini level-level Netflix. Betul, best gila. Trailer dia pun dah best. Sebab cerita dia penuh dengan, dia macam ada One Sentif tapi version yang lebih best. Sebab dia ada falsafah tau. Kau tengok intro tu, dia dah cerita manusia ni dia melakukan satu, orang kata manusia ni melakukan sesuatu sebab perasaan ingin tahu. Tak, sebenarnya manusia melakukan sesuatu sebab dia takut. Kita takut dengan binatang buas, sebab tu manusia mencipta senjata. Kita takut gelap, sebab tu kita mencipta cahaya. Macam tu lah, benda macam tu. Nice. My god, kita cipta dengan berbenda tah. Lepas tu sebab tu kita cipta media sosial. Dia campak satu persoalan yang aku rasa power gila. Dia macam ada satu falsafah kan dalam, kalau siri-siri Netflix contohnya macam, mungkin kita tak boleh nak samakan lah, Money Heist lagi power kan, tapi dia ada that kind of falsafah yang series yang selalu bawa sampai lah. Dan dia punya macam aku selalu sembang, writing dan dia punya dialog sangat powerful lah. Simple contoh kan, dia perbincangan ID ni ataupun watak Naim Daniel, nama dia ID. Dia ni adalah pekerja IT. Dia yang buat satu apps macam MySejahtera lah. So dia bekerja dengan satu company. So company Roshamno, bapa kepada ID Ashraf. So ID Ashraf ni kira anak bos lah. So kira dia macam, dia adalah orang yang buat benda tu, tapi dia kira pekerja bawahan. Dia kira, aku rasa dia macam contoh syarikat tau. Anak syarikat. Lepas tu lepas diumumkan bebas apps ni dah tak nak guna, Roshamno nak pecat semua lah staff dekat situ. So kira dia tak dapat kerja lah. So di situlah mulanya cerita dia. Best lah pada aku. Banyak lah benda-benda. Ada waktu dia nak pecat tu, dia jumpa dengan bos dia, and bos tu cakap, hidup ni kena bermuka-muka bro. Yang Eddie Ashraf ke Roshamno? Bukan, aku tak ingat nama pelakon lah. Bos lain lah. Dia cakap hidup ni kena bermuka-muka bro. Jujur tak boleh bagi kau duit, jujur tak boleh kenyangkan family kau. Aku cakap fuck, power siap. Simple je. Jujur tak boleh, bukan, jujur tak boleh buat kau kenyang. Cakap powerful tu. Lirik dia punya dialog simple. Jujur tak boleh buat kau kenyang. Setiap hari apa? Jumaat. So okay. First episode pada aku dah sangat best. Aku rasa sesiapa yang di Astro ataupun yang subscribe suka. Dan betul ada disuka. Dan aku rasa korang boleh tengok cerita ni, memang best lah. Pada aku ni adalah siri Malaysia yang sangat berkualiti dan direct by director yang power juga, Raza Isham. So aku sangat menantikan episod yang akan datang. Sebab dia punya talent pun bukan biasa-biasa. Betul. Naim Daniel, Eddie Ashraf, Roshamno. Wow, A-list tu semua. Lepas tu dia macam Naim Daniel ni dia nak buat macam ni, dia suka dekat Emily Henderson. Emily Henderson ni kira influencer. Dia adalah girlfriend kepada Eddie Ashraf. Lepas tu macam adalah something yang dia buat, Emily Henderson ni break dengan Eddie Ashraf kan. Kemudian dia macam nak try lah. Nak try Emily Henderson, tapi dia bukan sesiapa. Dia dah tak ada job waktu tu. So dia nak jadi dia nak tukar diri dia jadi seseorang. Tengku Arif
Tengku Remy. Dia nak beli account untuk dapatkan dia punya followers ramai. So dia nak berlagak macam dia kaya. So best lah. Tapi benda tu salah sebab dia jual data company dia sebelum tu. Dia ada okay. Aku dah baca trailer. Berapa episod? Aku tak tahu berapa episod. Tapi yang aku cerita ni adalah first episode lah. First episode lah, betul lah. Lepas tu waktu hujung daripada first episode tu dia cakap macam ni tau. Aku tahu aku kena melalui, untuk sampai ke syurga aku kena melalui semua neraka ni. Dan neraka ni memang fucked up lah. Macam tu lah ayat dia. Macam shit lah. Dia punya script best tau. Aku rasa dialog-dialog yang dilontarkan sangat menarik lah. Aku rasa filem ataupun series yang macam ni yang patut kita perbanyakkan dan kita kedepankan. Betul. Dan ini adalah bukti sebenarnya karya anak tempatan sangat berkualiti. Benar. Apa nama pengarah tadi? Raza Isham. Raza Isham tu aku teringat satu scene dalam CEO kan. Dia macam ada satu scene tu aku time tu Remy Ishak tengah peak dia tengah macam berkeras, lepas tu ada background music orang main bongo. Ting-ting. Dia semangat. Dia bongo. Lepas tu sebenarnya sebelah tu ada orang literally main bongo. Betul. Aku rasa satu scene dia buat 2 kali kan. Translation yang best gila. Macam kelakar lah. Walaupun dia tak adalah buat lawak through text, tapi melalui benda tu kita tersengih. Aku harap benda tu dia buat jugalah dalam ID. Kau ada teringat kan scene tu kan? Ada 2 kali kan. So macam harap-harap dia buat macam tu jugalah. Best lah pada aku. Aku ada satu lagi yang Raza Isham ni direct. Aku tak ingat cerita apa. Kejap aku usah je. Antara filem dia CEO, pusaka pun dia. Pusaka cerita apa Pusaka cerita yang Syafiq Kyle. Dan projek Kaha akan datang adalah direct by dia juga. Bukan Anwari Ashraf. Anwari Ashraf writer ke? Okay, faham. Untuk telefilm banyak juga. Gadis Kosmos, Hamba Iblis, Aku Mawar dan Makhluk Asing, Kekasih Elektrik, Petanda. Kekasih Elektrik macam pernah dengar. Kekasih Elektrik bukan Diana Daniel ke? Dengan Beto. Dengan Beto. Aku rasa Beto. Beto. Color dia lawa tak silap aku. Ada apa yang Black series Mandatory tak silap aku cerita Mandatory di direct oleh Raza Isham juga. Dia daripada novel Ramli Awal Mursyid. Dia adalah series lah dan dilakonkan oleh Ari Zafril. Color dalam cerita tu power gila, sumpah cantik. Sebab tu aku cakap Raza Isham ni dia punya, aku suka ada beberapa orang editor ataupun colorist lah dalam editing yang filem ni yang aku suka. One of dia adalah Raza Isham. Antara yang lain aku suka adalah Rewan Ishak. Rewan Ishak adalah orang yang color dia color untuk filem Kill tak silap aku. Yep, betul. Dan dia ada satu karya dia yang aku rasa sangat power tau. Dia short film dekat YouTube, korang boleh check, Passport Express. Pernah tengok. Passport Express ni dia shoot dekat Perlis and dia nak tunjukkan persekitaran Perlis. Itu antara movie yang awal dia dalam short era film. Moden filem. Yalah, maksud dia short film. Era moden yang orang cuba pamerkan short film di YouTube. Betul. Awal-awal tu. Masa tu Genie Boy TV banyak keluarkan short film. Betul. Satu zaman lah. Betul. Pelakon dia ada berlakon dalam Laluna juga. Idil Putra. Aku lupa siapa lagi seorang mamat tu. Tapi lepas tu ada aku lupalah nama yang lain. Gambit Saifullah. Gambit Saifullah. Bukan Gambit. Bukan Gambit. 2000 apa tu? 2010. Tak ingat lama lah cerita tu. Short film. Kalau korang Google ataupun YouTube ada je. Kita tengok. Passport Express. Color dia lawa. And then kau nampak time tu Perlis betul-betul cantik tau. Sebab dia pandai lah main color. Lepas tu dia macam ada satu scene tu dia pasal UFO tau. Sebenarnya dia guna macam pancing ke apa tak aku ingat. Rewan Ishak memang dia suka bab-bab yang macam so menarik lah. Imaginur dia part of that ke? Tak sure lah. Imaginur ni Ami Rewan Ishak terlibat. Sebab Perlis juga. Mungkin memang dia familiar. Rewan Ishak ni memang aku suka color dia. Color dia cantik tau. Dia pandai buat. Dan benda yang touch yang best contoh dalam Passport Express dia adalah dia sangat suka dengan puisi Osman Awang. Ya, betul. So ada banyak lah dia macam include sekali lah. dia masuk dalam tu. So best lah benda-benda macam tu aku rasa. Dia sangat refreshing lah untuk refreshing. Zaman kita. Masa tu memang sangat baru lagi benda-benda yang orang post short film dekat YouTube ni kan. Ada lah betul. jadi macam ni. Dan aku rasa
Yalah bila beberapa director yang ialah macam Razai Syam ni, dia ada karya baru, tak lama lagi filem yang Project Kahar. Aku harap sangat Sembang Marvel kita dapat mungkin dapat Project jemputan. mereview. tahu tele apa series. Tak ada filem. Dia filem. Filem dia apa ni, dia kira aku tak tahu dia prequel Dia prequel. Dia Dia adalah- sebelum dah semasa sebelum dia jadi apa tu? High Council. Apa ni, bukan Kapla. Sebelum dia jadi Kapla. Kapla. So harap kita dapat secepis, maksudnya ialah kita orang punya pendapat kami tentang movie Betul, tu betul. dapat dizahirkan melalui jemputan daripada Astro Show. Astroshon. So Astro Show jangan lupa untuk jemput Sembang Marvel. Sembang wayang. Sembang wayang. ya. Sembang wayang, lupa dari branding. Satu lagi ada Untuk projek ni, Sheriff. Oh, Sheriff yang Sheriff, akan ditayangkan sempena dengan Hari Raya nanti. Yes, lakonan daripada Merkin ada, Zul Arifin Zul Arifin pun ada, Elizabeth Tan pun ada. Tiga tu lah. Macam menarik aku macam tengok menarik dia. cerita tu. A-list juga tu semua Betul, tu. betul. Tak, aku rasa sebenarnya kan Astro Show dia punya filem agak berkualiti. Berkualiti tau. kan. Sangat-sangat Sejak ni Memang Astro Show antara aku rasa production yang agak berkualiti lah, yang dia betul-betul kalau dia keluarkan filem aku rasa kita tak menyesal lah untuk pergi tengok. Benar. Sebab dia berkualiti. Yelah sebab kita tahulah dia juga production yang kadang-kadang mengapu-apu. So antara yang kita boleh percaya dan kita boleh tengok adalah Astro Show pada aku. So Astro Show apa lagi? Kita orang dah bagi promotion free dah ni. Hidup Astro Show. Yeah. So itu je Itu sahaja podcast kita hari ini. Untuk Sembang Sampai Wayang. jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.